Baik saudara, bertemu kembali. Berita wilayah diteruskan dengan perkembangan dari Selangor. Antara fokusnya, Selangor telah kenal pasti titik panas banjir. Langsung bersama Samsia Samsi. Silakan Sam. Baik Zahira. Selangor mengenal pasti 97 lokasi hotspot banjir, manakala 390 lokasi berisiko banjir susulan fenomena peralihan monsun timur laut. Kerajaan negeri kini berada dalam tahap kesiapsiagaan paling tinggi bagi menghadapi sebarang kemungkinan. Okey, ada 97 lokasi hotspot yang mana yang berisiko dan 97 lokasi hotspot dan yang berisiko ada 390 lokasi di seluruh negeri Selangor. Antaranya di daerah, kalau 2 lokasi hotspot di Sabak Bernam, 4 lokasi hotspot di Kuala Selangor, 11 di daerah Petaling, 23 di Kelang, 5 di Kuala Langat, 19 di Sepang, 19 di Hulu Langat, 13 di Gombak dan 1 di Hulu Selangor. Ya. PBT di Selangor kini sudah bersedia bagi menghadapi situasi luar jangka dengan mengadakan latihan simulasi melibatkan bencana banjir atau ribut. Beliau berkata demikian ketika ditemui media pada latih amal S Ganjar 2023 di Pelabuhan Kelang. Pengalaman banjir besar 2021 mendorong Majlis Bandaraya Shah Alam melakukan persiapan awal bagi menghadapi situasi luar jangka, terutamanya dalam menghadapi fenomena monsun timur laut. Langsung bersama wartawan Zanariah Zainal Abidin. Baiklah Sam, pastinya pelbagai pihak telah melakukan persediaan bagi menghadapi monsun timur laut. Tidak terkecuali adalah Majlis Bandaraya Shah Alam di mana hari ini mereka melakukan simulasi banjir bagi menghadapi sebarang kemungkinan ketika peralihan monsun ini. Untuk itu kita terus saja bersama dengan Encik Syahrul Nizam Ahmad yang merupakan pengarah Jabatan Penguatkuasa MBSA. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Okey Tuan, mengenai simulasi yang diadakan hari ini bagaimana? Hari ini kita memang mengadakan simulasi terutama bagi menghadapi bencana banjir lah. Jadi kalau dapat kita lihat tadi sebenarnya kita ada 2 situasi. Kita menyelamat mangsa di darat dan juga mangsa di air lah. Jadi ini bagi kita menghadapi sekira berlakunya bencana banjir terutamanya di Shah Alam. Adakah ini merupakan simulasi banjir yang pertama dilakukan untuk tahun ini? Untuk simulasi yes, yang ini yang pertama. Tapi sebelum tu kita ada buat latihan bersama pihak bomba pada bulan Mei yang lepas dan juga kita juga ada buat menghantar anggota untuk menghadapi bencana lain seperti kebakaran jugalah sebab kita kena bersedia untuk menghadapi bencana daripada pelbagai aspek lah. Jadi untuk latihan dan juga simulasi, hari ini kita buat simulasi. Untuk latihan kita dah buat sebelum ni dan latihan kita akan teruskanlah daripada masa ke semasa. Tuan, setakat ini bagaimana tahap persediaan yang dilakukan oleh pihak MBSA sendiri bagi menghadapi monsun timur laut ini? Okey, bagi menghadapi peralihan monsun dan juga monsun timur laut ni, kita telah bersiap sedia daripada segi keanggotaan. Kita ada 150 anggota yang akan bergerak jika berlakunya banjir, bencana, dan juga kita bersiap sedia daripada segi kelengkapan lah. Kita ada lebih kurang 6 buah bot inflatable ataupun bot angin ni, dan kita ada lebih kurang 5 bot aluminium. Kita ada 18 enjin bot dan juga kita ada jentera lain lah seperti 2 Bigfoot untuk kita menghadapi banjir di kawasan-kawasan yang tertentu dan juga lori-lori yang kita dah sediakan untuk sekiranya berlaku bencana banjir. Selain daripada itu, kita juga ada unit IRIS yang akan bantu kita daripada segi pemantauan melalui drone lah. Kita juga ada tim yang akan membantu kita sekiranya mangsa-mangsa banjir ini sebab tu penyelamatan nanti ada mangsa-mangsa yang cedera, first aider kita dah ada. Jadi itu antara siap sedia persediaan yang kami dah buat masa ni. Dari segi pusat pemindahan bagaimana Tuan? Okey, untuk pusat pemindahan sekarang ni kita dah kenal pasti. Shah Alam ni ada dua daerah lah, Petaling dan Kelang. Jadi di Petaling tu kita ada lebih kurang 34 pusat pemindahan sementara dan di Kelang ada 13 yang kita dah kenal pasti yang kita akan buka sekiranya ada keperluan
pusat pemindahan ini dibuka lah. Yang terakhirnya, mungkin harapan Tuan sendiri melalui simulasi yang dilakukan ini. Okey, kita sebenarnya dah menghadapi, telah diuji dengan banjir besar pada 2021 di Seri Muda dan keseluruhan Shah Alam lah. Jadi pada saya itu satu lesson learn yang kita kena ambil kira. Jadi simulasi ini adalah satu benda yang penting supaya kita dan pelbagai pihak lah, terutama di Majlis Bandar Shah Alam sendiri bersedia sekira berlakunya banjir yang sebegitu. Jadi kita ada tim yang akan respon segeralah. Jadi kita juga melihat keanggotaan kita ni perlu dihantar latihan. Jadi latihan seperti saya sebut tadi, latihan ni perlu kita buat daripada masa ke masa, dan juga jentera ni kita akan tambahlah untuk keberkesanan kita punya penyelamatan nantilah. Okey, terima kasih Tuan. Dan saya kira setakat ini dulu laporan saya untuk simulasi Majlis Bandaraya Shah Alam yang dilakukan di Taman Tasir Shah Alam. Kita kembali bersama Sam. Silakan. Baik, terima kasih Zana. Jabatan Penerangan Selangor melaksanakan Info on Wheel IOW dalam menyampaikan maklumat kepada masyarakat mengenai Belanjawan 2024 yang dibentangkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Jumaat lalu. Bermula 14 Oktober lalu, IOW menggunakan unit hebahan bergerak dengan melibatkan 50 orang pegawai di 9 daerah yang dilaksanakan selama 8 hari sehingga 21 Oktober ini. Menurut Pegawai Penerangan Daerah Pejabat Penerangan Daerah Petaling Rudian Shah Mahtar Hams, IOW ini dilaksanakan bagi memberi maklumat mengenai Belanjawan 2024 terus kepada orang ramai. Matlamat program IOW yang diadakan sepanjang minggu ini ialah bertujuan untuk memberikan pendedahan kepada masyarakat tentang bajet 2024 yang telah dibentangkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri dan apakah keistimewaan yang diperolehi oleh masyarakat di sekitar di seluruh Malaysia, terutama sekali di kawasan negeri Selangor ini tentang bajet 2024 yang telah pun diumumkan. Beliau berkata demikian selepas program IOW di Pasar Sri Setia dan Pasar Jalan Osman, Petaling Jaya. 4.4 juta ringgit diperuntukkan untuk 22,000 voucher beli belah yang disediakan kerajaan negeri sempena Deepawali tahun ini. Setiap Dewan Undangan Negeri DUN termasuk 22 kawasan pembangkang menerima kota antara 300 hingga 600 voucher bergantung bilangan penduduk India di kawasan masing-masing. Menyedari kos sara hidup yang menekan ketika ini, kerajaan negeri mengumumkan peningkatan bantuan daripada RM100 kepada RM200 sejak awal tahun 2023. Selain itu juga, kerajaan negeri telah menaikkan had pendapatan bulanan isi rumah pemohon dari RM2,000 kepada RM3,000 sebulan. Penerima yang layak haruslah mengundi daftar di DUN Selangor dan hanya seorang penerima sahaja bagi setiap keluarga. Manakala bagi penerima di bawah program Bingkas dan SMUE adalah tidak layak untuk menerima bantuan perayaan Jom Shopping ini. Permohonan voucher Jom Shopping boleh dibuat melalui pejabat DUN sehingga 24 Oktober dengan agihan kepada penerima yang layak bermula 13 Oktober hingga 11 November. Pembelian barangan keperluan harian boleh dibuat di pasaraya terpilih. Selain Deepawali, inisiatif bawah Iktizam Selangor Penyayang turut diberi kepada keluarga kurang mampu untuk menyambut Hari Raya Aidilfitri dan Tahun Baru Cina. Sekian langsung dari Selangor, kembali bersama Zahira. Baik, terima kasih Sam. Aplikasi My Jalan yang diperkenalkan Kementerian Kerja Raya memberi impak positif kepada keberkesanan sistem penyelenggaraan jalan raya di negara ini. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata, aplikasi tersebut berkesan dalam menangani isu kerosakan jalan raya. Saya difahamkan dengan prestasi yang tinggilah, di mana kita bertindak dengan segera
Akan tetapi oleh kerana kita gunakan konsep no wrong door policy, di mana aduan-aduan tentang jalan-jalan yang bukan dalam seliaan JKR, mana dia jalan di jalan negeri, jalan PBT yang lain, kita juga salurkan kepada mereka. Jadi kita berharaplah mereka ni dapat bergerak atau bertindak dengan segera. Beliau menyatakan selepas merasmikan pra-pelancaran Hari Profesion Teknikal Negara 2023 di Ibu Negara.